Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hatimu najis, penuh dengan syirik, penuh dengan syak dan ragu terhadap Allah Azza wa Jalla. Engkau tertuduh di sisinya, terdedah oleh bahaya dalam segala urusanmu. Bila Allah mengetahui semua itu ada padamu, nescaya Dia akan membencimu dan meletakkan kebencian itu pula dalam hati sekalian hamba-hambanya yang soleh. Ada setengah orang soleh, moga-moga Allah merahmati mereka, tiada keluar dari rumahnya melainkan dengan menutup mata dengan kain pada kedua belah matanya. Dia berjalan dengan dipimpin oleh anaknya. Maka ramailah orang yang membantahnya. Maka dia menjawab, aku tidak mahu melihat orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada suatu hari dia terpaksa keluar tanpa menutup matanya. Maka dia lihatlah keadaan yang ada di sekelilingnya. Lalu dia pun terjatuh pingsan tidak sedarkan diri. Lihat betapa kuat cemburu orang ini terhadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana manusia itu sanggup menyembah selain Allah dan mensyirikkannya dengan yang lain. Dia mengecap pelbagai nikmat daripada Allah, lalu dia mengkufurinya dengan yang lain. Memang kamu sekalian tiada merasakan semua itu. Kamu bermakan-makan dengan orang-orang yang kufurkan nikmat Allah, duduk-duduk bersama-sama dengan mereka, sebab dalam hati kamu tidak ada iman dan cemburu terhadap Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kamu melazimkan diri kamu dengan taubat dan istighfar, malu terhadap Allah. Tanggalkan pakaian buruk itu dari tubuh kamu, lalu datang berlari kepada Allah. Tinggalkan semua yang haram dan yang syubhat daripada dunia. Kemudian lemparkan semua yang dibolehkan yang ada kaitannya dengan hawa nafsu dan syahwat. Kerana jika kamu sibuk dengan melayan hawa nafsu dan syahwat kamu, kelak dia akan memalingkan kamu daripada Allah Azza wa Jalla. Lihat apa kata Nabi SAW. Dunia itu penjara orang mukmin. Bagaimana orang yang di dalam penjara itu boleh bergembira? Tentu dia tidak boleh bergembira. Akan tetapi di mukanya sahaja kelihatan gembira, namun di hati penuh dengan kesedihan. Gembira pada zahir sahaja, sedang bencana mengiris-ngiris batinnya dan di khalwatnya serta maknawinya. Luka-lukanya itulah maksiat di balik pakaiannya. Dia menutup luka-luka itu dengan kamis senyumannya. Sebab itulah Allah Ta'ala memujinya di hadapan para malaikat. Ditunjuk kepadanya dengan jejari, yakni semua orang yang bersifat demikian adalah gagah berani dalam kedaulatan agama Allah Ta'ala dan rahsianya. Selama dia terus bersabar dengan Allah dan menelan kepahitan takdir yang ditentukan Allah, sehingga Allah mencintainya. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin.
Dan Allah mencintai orang yang sabar. Hanya saja Allah menimpakan bala ke atasmu kerana dia mencintaimu. Dan setiap engkau menurut perintahnya dan berhenti dari larangannya, setiap itulah cintanya akan bertambah kepadamu. Dan setiap engkau bersabar menanggung balanya, setiap itulah engkau akan bertambah dekat kepadanya. Ada setengah mereka, moga-moga Allah merahmatinya, telah berkata, Allah tidak suka menyeksa kekasihnya, tetapi dia mahu mencubanya dan menyuruhnya supaya bersabar. Nabi SAW sendiri pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan, seolah-olah dunia itu tidak pernah ada, dan seolah-olah akhirat terus kekal pula. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara intipati penting yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah kesungguhan kita membersihkan hati kita daripada segala perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan perkara yang kedua, kesungguhan kita menjauhi segala perkara yang Allah larang, sama ada memandangnya jauh sekali untuk menggaulinya. Dan perkara yang ketiga, larangan untuk tidak bersahabat, tidak berkawan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT, supaya tidak terkena kemurkaan Allah. Dan yang keempat, bagaimana perlu kita berusaha meninggalkan segala perkara yang memalingkan kita daripada Allah, segala syahwat, segala keinginan walaupun ianya bersifat harus, demi untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan yang kelima ialah hidup di dunia ini seperti penjara, dan kena merasakan sifat penjara dalam kehidupan ini. Walaupun zahir kita bergembira, namun kita berada dalam penjara. Kerana itu kita masih merasa bimbang, rasa takut, khususnya pada perkara-perkara yang melibatkan kemurkaan Allah SWT. Dan perkara yang keenam yang hendak disampaikan ialah setiap ujian Allah itu tanda Allah Ta'ala sayang. Dan setiap perintah Allah Ta'ala itu juga menambahkan kasih sayang Allah SWT kepada kita. Inilah intipati yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Perkara yang pertama, bersungguh-sungguh kita dalam menyucikan hati kita daripada perkara syirik, perkara syak. Jenayah yang terbesar seorang hamba kepada Tuhannya ialah syirik kepada Allah. Sehingga di antara pesan yang paling bermakna Luqmanul Hakim kepada anaknya, sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan dalam firman Allah Ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika mana Luqman berkata pada anaknya, dalam keadaan dia bersungguh-sungguh memberi peringatan, memberi amaran kepada anaknya, wahai anakku yang tercinta, jangan kamu mensyirikkan Allah. Kerana syirik pada Allah itu ialah kezaliman yang paling besar. Kalau kita lihat undang-undang kita, perlembagaan negara kita, kesalahan yang paling besar ialah memerangi yang di-Pertuan Agong. Ini paling besar. Memerangi yang di-Pertuan Agong, yang menjadikan seorang itu dikenakan hukuman mandatory. Wa imma bunuh, wa imma penjara seumur hayat, sepanjang hayat. Hukuman paling tertinggi yang akan didakwa kepada setiap orang yang dianggap pengkhianat negara, setiap orang yang dianggap sebagai pengintip pada negara luar untuk memusnahkan negara. Baik, ini undang-undang atau kesalahan paling tertinggi di dalam negara kita, sangat paling besar. Dan kita kena tahu bahawa kesalahan yang paling besar di sisi Allah ialah syirik kepadanya, sehingga Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya, bahkan menjadikan dia kekal dalam neraka, tidak diterima syafaatnya,
tidak ada belas kasihannya, tidak diringankan azabnya, tidak dipedulikan keadaan dirinya. Bahkan siapa pun yang berkait dengan orang syirik ini, maka dia tidak boleh membantu, bahkan dia juga akan terkenanya. Bahayanya. Bila kita tahu kesalahan ini paling besar dalam kehidupan beragama, bukan kehidupan kita di dunia. Ini kesalahan paling besar. Maka sejauh mana kesungguhan kita untuk membuang segala perkara-perkara syirik dalam hati kita, yang bermula daripada kejahilan dan diikuti dengan sifat syak dan ragu-ragu, sehinggalah pergi kepada sifat kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana itu Islam memerangi kejahilan. Jahil kita pada sesuatu menjadikan kita terjebak dengan perkara yang boleh membahayakan kita. Sehingga semua orang akan berkata, kalaulah saya tahu macam ni keadaan ni, kalaulah saya tahu jadinya begini, jadinya begitu, kalaulah saya tahu. Berarti dia mencela dirinya kerana kejahilan dia. Dan kejahilan paling besar ialah kejahilan tidak mengenali Tuhan dan tidak berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat hati kita yang mungkin penuh dengan najis syirik. Bila sebut perkataan najis, penuh najis ataupun najis syirik atau najis yang penuh syirik, bila Allah sebut dalam Quran, innamal musyrikuna najasun, orang yang menyekutukan Allah itu najis. Najis yang dimaksudkan ialah najis maknawi. Sepakat ulama, kalau kita sentuh orang kafir, kita tak perlu basuh tangan. Kalau kita bersalang orang kafir, tak perlu basuh tangan. Tapi yang dimaksudkan bagi menggambarkan betapa buruknya syirik, maka ia najis. Maka kerana buruknya najis tadi, tidak dibenarkan mereka untuk masuk ke Mekah. Tidak juga Madinah. Buruknya. Dia tidak diundang di tempat yang paling mulia dalam dunia. Tetapi kita ni kalau tak diundang ke rumah orang yang mulia, kita dah rasa terhina. Katakan, ni Tuanku Sultan, dipanggil semua rakyat, melainkan orang ni disebut. Selain nama, yang dikecualikan dipanggil. Tidakkah kita rasa terhina kerana tidak dijemput? Atau kalau jamuan kahwin sekali, misalnya, kita dikecualikan dijemput, walau kita dekat rumah dia. Oh, kita rasa terhina. Bagaimana manusia yang tidak terhina, tidak dijemput di rumah Allah? Tidak dijemput. Maka datang padanya puluhan alasan yang sebenar-benar dia tak dijemput. Tidak dijemput oleh Allah, maka satu musibah besar bagi orang yang mengenali Allah. Maka orang-orang kafir ini bukan sekadar tak dijemput, tak dipelawa, bahkan diharamkan. Kamu duit banyak ke? Kamu sekian. Jadi kita tahu ini kelompok yang memang benar-benar dibenci oleh Allah. Baik, kalau kelompok ini benar-benar dibenci oleh Allah, kalau kita kasihkan Allah, takkanlah kita nak sayang pada kelompok ini. Tidak mungkin. Bukan kita berwaspada supaya perangai kita jangan jadi macam dia. Jangan ada sifat dia ada pada kita. Tetapi bila ada seorang penjenayah melarikan diri, dah kena tangkap balik, lari. Penjenayah itu memang penjenayah lah, ditangkap. Tapi siapa sahaja yang melindunginya juga akan ditangkap. Siapa pun. Walau sekadar disinggah rumah sekejap, paling kurang remang 4 hari. Siasat dulu. Remang dah kena 4 hari. Yang terus melindungi dia misalnya, lagi teruk. Tu akan didakwa. Walau orang ni cuma lindungi orang ni, dia tak buat apa-apa. Maksudnya dia dah taklah buat jenayah macam orang ni. Kalau melindungi orang yang dianggap salah di undang-undang manusia, satu kesalahan besar. Bagaimana orang yang melindungi kesalahan paling besar di sisi Allah. Maka di sini kita melihat betapa kekufuran itu perkara yang besar. Kalau kita tidak cemburu pada kekufuran, kita tidak rasa marah pada kekufuran, bahkan kita tidak mahu memperbetulkan kekufuran, wa imma dalam hati kita atau yang berada sekeliling kita, berarti kita ini terdedah untuk ditarik nikmatnya. Kita ambil contoh, naftarib. Tuan-tuan, isteri kita bersembang dengan lelaki lain. Tuan-tuan marah tak? Isteri kita ni bersembang dengan lelaki lain.
dan dia tunjuk kemesraan dia, bertepuk tampar. Kalau kita lelaki, dan kalau kita memang suami ni yang sah, pasti kita akan memarahinya. Marah sungguh. Kita cemburu. Cemburu kita kenapa? Kerana kita kata dia isteri kita, dan dia orang yang kita sayang, dan ada orang cuba merampas apa yang kita sayang. Tetapi kalau begitu marah kita, maka kenapa kita tidak memarahi kekufuran yang berada sekeliling kita, membenci sekeliling kita? Bahkan membenci kalau dia cuba hinggap dalam diri kita. Oleh sebab itulah segala urusan yang membabitkan kekufuran, yang bawa pada syirik, nifak, syak, semua benda ni kita nak benci dan kita nak jauhi. Kita cuma ingin menanamkan keyakinan pada Allah, kecintaan pada Allah. Kerana siapa yang tidak membenci segala perkara yang Allah benci, nescaya nanti Allah benci dia. Sebab bila kita sebut hubbulillah, cinta Allah, cinta kerana Allah, apa yang Allah suka, kita suka. Apa yang Allah tak suka, kita tak suka. Tapi ada orang macam berjinak-jinak dengan ahli maksiat, berjinak-jinak dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, tanpa mempedulikan amaran Allah SWT ini, maka kelak dia akan ditimpa dengan kekufurannya. Ada setengah orang kata, Ustaz, keluarga saya non-Muslim, apakah saya tidak boleh berjinak dengan mereka dan sebagainya? Baik, kita dah sebut bahawa dalam pergaulan kita dengan orang bukan Islam, kita ada dua keadaan. Yang pertama, dari sudut muamalah zahir. Muamalah zahir kalau di kawan kita, keluarga kita, ya, kita kan muamalah secara muamalah zahir, sebagaimana kita muamalah dengan orang lain. Tapi dia ada muamalah yang berkaitan dengan iman kita. Iman kita tak mungkin bersetuju pada sebarang perkara yang kita tahu Allah murka dan kita tahu Allah Ta'ala benci. Maka kita berhati-hati untuk terus mengambil peluang berdakwah pada mereka. Itu ambil peluang. Kalau saya sebut tadi, kalau ada penjenayah lari, tuan-tuan pun tak berani lindungi dia. Kau tahulah undang-undang dia. Ya, mungkin kita lindungi sebab tak tahu undang-undang. Tahu undang-undang, kalau lindungi penjenayah, teruk juga kita rupanya. Kita diremang, kita ditangkap. Maka bila kita berhadapan dengan kelompok-kelompok kufur, kelompok-kelompok jahat, kelompok-kelompok yang dengan mudah buat maksiat, kita tak cemburu, kita tak marah, berarti kita tidak ada iman. Karena itu kata Nabi SAW, man jahada biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahada bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahada biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dhalika habbatu khardalin minal iman. Siapa yang berjihad untuk melawan kekufuran, kemaksiatan, dengan tangannya dia beriman, dengan lidahnya dia beriman, dengan hatinya dia masih ada iman, dan selepas itu tidak ada iman lagi. Walaysa wara'a min zalik walaysa wara'a min ba'di dzalika habbat khardalin minal iman. Kalau kita dalam hati pun tak benci kepada kekufuran, pada maksiat, tak benci, yang pergi tengok perayaan orang kafir, kita tengok, kita sekali ambil gambar atas nama pelancongan, melawat, kita pergi melawat tempat-tempat kufur, atau kita kononnya atas nama tolong masa banjir, kita tolong bersihkan kuil, tolong bersihkan gereja. Kita kena ingat perkara itu syirik pada Allah. Perbuatan mereka syirik, dan semua benda yang membabitkannya menjadikan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Ya, kita boleh bersih rumah orang, tak ada masalah. Tapi bila membabitkan agama, kita mesti tarik handbrake kita. Ini tempat yang kita dilarang. Kita nak derma untuk pembinaan gereja, pembinaan tokoh, kononnya terkena banjir, kebakaran, hukumnya berdosa dan haram dengan sepakat ulama. Kerana membantu syirik pada Allah. Dan kita katakan kalau hal-hal kemanusiaan, ya kita akan tolong orang kafir. Rumah mereka hanyut sikit, ya kita tolong dan kita bantu. Itu hal-hal kemanusiaan. Bila berkait dengan agama, ini tokong, ini gereja, kita pun hantar nama, saya tolong bersih Ustaz ni, bawa water jet, bersih sekali lah. Sebab orang kafir bersihkan masjid, kita pun bersih. Tetapi muamalah itu tak boleh buat macam gitu. Adakah bila orang kafir buat benda agama kita, lalu kita buat benda agama dia? Sedangkan kita ada larangan kita. Mereka tidak ada larangan itu. Kita dilarang. Apakah sebagaimana Allah sebut, waddu law tudhinu fayudhinun,
Orang kafir nak kalaulah sekiranya kamu bertolak ansur, mereka juga akan tolak ansur. Tengok ayat ini bila mereka cadang, wahai Muhammad, ginilah, jangan gaduh-gaduh. Kamu sembah patung kami satu hari, kami sembah Tuhan kamu satu hari. Kita gili-gili, why not? Kita tak payah gaduh. Kita ni bukan isu gaduh. Ini isunya perintah Allah yang tertinggi. Maka turun ayat ini melarang Rasulullah berbuat demikian. Jangan. Tak boleh. Dalam agama tak boleh negotiate macam tu. Hanya orang kafir bersih masjid kita, kita pun nak bersih kuih dia. Kita pun nak bersih. Tak, ini tak boleh. Ini diharamkan. Orang jadi kontraktor buat pagar pun tak boleh. Kerana perkara syirik. Ini perkara-perkara syirik yang kita dilarang membantu syirik. Kita dibenarkan, kita digalakkan membantu atas nama kemanusiaan. Nyawa dan sebagainya. Kalau mana-mana orang kafir yang bahaya nyawa, kita selamatkan. Atau berperang untuk menyelamatkan nyawanya. Memang disyariatkan. Orang kafir yang dizalimi, lalu kita membantu mereka, disyariatkan. Sebab ia berkait dengan dizalimi. Tapi bila berkait agama, tuan-tuan kena hati-hati. Jangan terlajak pemurah sehingga nanti berdiri depan Allah, ditanya oleh Allah, kenapa kamu derma duit kamu pada tempat disyirikkan aku? Disekutukan aku. Disembah selain daripada aku. Apa kita nak jawab? Kenapa kamu bersihkan rumah tempat orang mensyirikkan aku? Yang ni gereja, kuil. Kamu bersihkan tempat di mana disyirikkan aku. Dikufuri aku. Maka tuan-tuan, nilai kemanusiaan kita selepas nilai keimanan kita pada Allah. Iman dulu, lepas tu baru ada nilai kemanusiaan. Tapi bukan bermaksud iman tidak ada nilai kemanusiaan. Tidak begitu. Tapi kita tahu batas-batas dia. Kena tahu batas-batas ni. Kita nak derma, nak apa. Atas kemanusiaan pada orang kafir tak ada masalah apa-apa. Tapi bila hal agama, hati-hati. Agama ingat. Jangan sampai Allah benci pada kita, Allah tarik. Ada satu kisah. Ada seorang lelaki bila dia nak keluar rumah, dia tutup mata. Sebab apa? Dia tidak mau melihat kekufuran. Dia tak nak lihat orang kafir, pun tak nak lihat ahli maksiat. Maka perkara ini dibantah oleh orang ramai. Ya memang benda ni secara hukum kita tak digalakkan buat begitu. Tapi nak tunjuk betapa cemburu dia dalam menjaga agama Allah. Cemburu dia dalam menjaga agama Allah. Ini tindakan peribadi. Tapi dalam tindakan peribadi kita nampak kesungguhan. Macam setengah isteri lah, sebab dia cemburu sangat suami dia. Dia sayang sangat suami dia. Mantau dia suami dia. Telefon suami dia pun dia pegang, dia tolong balas mesej. Ia memang tidak wajar. Tapi bagaimana kesungguhan dia jaga suami dia. Yang kita puji kesungguhan dia menjaga suami dia. Tapi memang tindakan itu tidak wajar, tak patut. Atau kita suami terlalu jagakan isteri. Kerja pun kita hantar, balik pun kita ambil. Tetap cari bimbang salah. Takut bini saya kena colek lah apa. Benda tu wajar atau tidak? Tidak wajar. Tidak patut kebimbangan melampau sebab isteri orang lain pun pergi kerja tak kena colek. Bukan isteri kita bekas Miss Universe ke, Miss World ke. Orang kampung biasa. Tapi kita punya pun jangan pergi kerja hantar, balik ambil. Bukan masa kedua pejabat pun duduk sebelah takut. Ya mungkin tujuan dia itu kita katakan terpuji, tapi caranya mungkin tidak wajar. Orang soleh ini tujuan dia ialah dia tidak mau melihat kemaksiatan, dia marah, dia benci. Maka dia menyuruh anaknya pimpin dia dan ditutup mata. Waktu tiada anaknya memimpinnya, dia terpaksa juga keluar untuk urusan dan hajatnya. Dia sampai jatuh pingsan kerana tahan marah dia. Yang macam gini tuan, kadang-kadang ada orang dia itu cara dia menjadi langkah keselamatan dia. Sebab dia tahu banyak orang kalau ajak melabur semua skamer. Tapi tak semuanya begitu. Ada yang memang dia ajak kita melabur dengan tujuan yang baik, memang untung. Tapi dek kerana kita banyak dengar skamer, kita langsung tak nak. Wajar atau tidak? Itu tidak wajar, tak cerdik sangat. Tapi demi menjaga dirinya, itu satu tindakan yang baik untuk dirinya. Ada orang tuan-tuan dia punya nak jaga, tak nak kecil mandi, langsung tak ambil gula. Wajar atau tidak? Kita kata tidak wajar. Kebimbangan melampau tu tak wajar. Kerana orang lain yang ambil gula, okey, sihat, selamat. Dia tak ambil gula bukan maknanya umur dia lebih sehari pada kita. Takut dia kiok dulu. Takut dia mungkin mati dulu. Tapi nak jaga melampau-lampau misalnya. Melampau-lampau.
Tindakan itu betul dari sudut dia, tapi bukan secara kehidupan. Ada orang tak nak naik kereta, takut aksiden. Jalan kaki dia. Pergi KL pun jalan kaki. So, takut aksiden, banyak aksiden. Baik, tindakan dia tu bagus, satu sudut. Tapi perbuatan tu tidak wajar. Kerana sebab itu kita terikat dengan uruf, kebiasaan manusia. Ketakutan kita pada sesuatu taklah menyebabkan kita bertindak melampau. Kita takut anak kita lemas, jangan main air. Takut lemas, dengar anak jiran mati. Kita pun tak berani, kalau pergi hotel pun jangan mandi kolam. Kalau air bergenang depan rumah, walaupun separas pukul air, jangan, nanti lemah pun takut. Ini agak melampau. Jadi, kisah orang soleh ini, sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, ini bukanlah satu hujah, tapi nak beritahu. Kenapa kita tidak ada sedikit rasa cemburu dengan maksiat-maksiat berada sekeliling kita? Rasa marah kita tak ada maksiat. Kerana, bila kita tak benci apa yang Allah benci, ingat kita akan dibenci oleh Allah. Tuan-tuan ada anak. Kita sayang anak kita. Maka ada benda kita tak suka. Tiba-tiba anak kita suka. Tuan-tuan akan marah tak anak? Kita tak suka benda tu, tapi anak kita buat benda tu. Kerana anak kita suka. Akhirnya tuan-tuan kita mungkin bergaduh anak kita. Marah anak kita. Kita tak suka. Ni anak kita nak kahwin dengan seorang lelaki atau seorang perempuan. Tapi kita tengok dia, kita tak suka. Kalau anak tu teruskan juga hajatnya untuk berkahwin, kita akan lawan dia. Mungkin kita tak beri bantuan apa pun. Mungkin even kita tak nak pun pergi majlis kahwin dia. Kalau kita tak suka. Ada setengah-setengah budaya adat di beberapa negara, kalau dikahwin dengan orang yang tidak disukai oleh ibu ayahnya, maka dia akan dibunuh. Sama ada kerana perbezaan kasta atau sebagainya, dibunuh. Dibenci. Kerana bila seorang nak berkahwin, dia kena dengar cakap mak ayah dia. Tidak, dia akan dibunuh. Yang membunuh mungkin adik-beradik dia. Tetapi itu bila dia buat benda tak suka. Ini Allah tak suka. Allah tak suka. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berjaya memerangi kekufuran dan maksiat kerana Nabi ada sifat tidak suka pada semua benda ni. Kerana setiap kali Rasul bertemu dengan orang kafir, Nabi ajak masuk Islam. Bertemu maksiat, Nabi halang, Nabi cegah. Dan Nabi tak peduli apa yang dikatakan. Kerana itu kejayaan dakwah berlaku dan kebaikan tersebar. Kerana ada orang yang punya kecemburuan terhadap perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi kita tuan-tuan, setakat mana kita ada cemburu. Ada perkara-perkara kufur, perkara-perkara syirik. Bahkan paling aneh bila kita berkawan dengan orang yang jahat. Bersahabat dengan orang kafir. Bersahabat dengan maksud ialah kita tidak mengingkari kekufurannya. Saya sebut dari sudut muamalah kita, betul kita boleh berkawan. Ni ada ni ustaz dia ni menara berjudi, tapi dia partner saya dalam bisnes. Dia mungkin ketua jabatan saya ataupun satu kerja dengan saya. Boleh tak saya bermuamalah? Kita kata muamalah biasa, tak ada masalah apa-apa. Islam benarkan. Muamalah dengan orang kafir, jual beli, dia benarkan. Kalau orang tu berada keluarga yang kafir, muamalah macam biasa. Bahkan Allah menyebut dalam Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka sahabatlah dengan ibu ayah kamu yang kafir dengan baik. Baik, itu asas muamalah umum. Tetapi dari sudut dalam masa yang sama, dalam hati kita perlu ada kesungguhan untuk tidak punya hubungan dengan mereka dari sudut yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala murka. Tiada hubungan dengan mereka dari sudut, jangan kita bila mana melihat maksiat, kita membenarkan, membiarkan. Kita mesti cakap sesuatu. Bahkan kita tidak boleh rasa tenang. Kerana kita perlu ingat bahawa baik orang jahat, baik orang kafir, bila kita muamalah dengan mereka sebagaimana kita bermuamalah dengan api yang kelak teruk membakar kita. Ada satu kisah. Ada seorang kafir ni tuan-tuan, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni kafir Mekah, kepemimpin Mekah. Dia ni baik dengan Rasulullah SAW. Dan dia duduk dengan Rasulullah baca Quran. Dia duduk dengan Rasulullah mengajar, berdakwah. Dan bila dia duduk Rasulullah, dia tidak pernah mencela Rasulullah, walau dia kafir. Tapi Uqbah ini dia ada kawan kafir yang lain. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain bila bertembung je dengan Rasulullah, mereka akan anai Rasulullah.
kutuk, maki, macam-macam. Tapi Uqbah tidak. Dek kerana sikap Uqbah ini agak baik dengan Rasulullah, maka tersebar kononnya dia masuk Islam. Uqbah ni dia ada seorang kawan. Kawan dia ni kebetulan bermusafir di Syam. Businessman. Bila dia balik ke Mekah, ni kawan rapat pada Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia kafir. Dia dengar Uqbah masuk Islam, dia punya marah. Dia jumpa kawan dia, Uqbah, as-sabata mau masuk Islam? Dia kata, tak, saya tak masuk Islam. Aku dengar orang semua cerita kamu masuk Islam. Kata Uqbah, tidak, aku tak masuk Islam. Kalau begitu aku tak akan cakap dengan kamu sehingga kamu maki Muhammad. Aku nak dengar kamu maki Muhammad. Walau Uqbah sebenarnya tak pernah maki Rasulullah. Tak pernah. Walau dia kafir, dia tak pernah maki. Lihat kesan dia ada kawan kafir. Lalu Uqbah jumpa Rasulullah buat kali pertama. Dia mula memaki Rasulullah. Tentang kesan dia memakinya. Yang dia dah hampir dengan hidayah. Akhirnya dia mati dalam kufur dalam perang Badar. Asal dia tak macam orang lain. Dia dengan Nabi SAW cukup rapat. Tapi kerana dia ada kawan kafir yang memusuh Islam. Akhirnya Uqbah ini mati dalam keadaan murtad dan kafir. Mati dalam keadaan kufur. Yang dia hampir dekat dengan Islam. Ini kerana kawan. Maka turun ayat yang berkait dengannya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tentang bagaimana penyesalan seorang lelaki di hari akhirat kelak. Lalu berkata, Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikr ba'da izja'ani. Aduhai celakanya aku. Kalau aku tak berkawan dengan orang tu. Sedangkan aku dulu dah hampir dalam petunjuk, lalu disesatkan aku. Siapa kawan aku? Itu para ulama menyebut, bila kita berkawan dengan orang jahat, orang kafir, maka hampirlah api itu juga menyentuh kita. Bila kita berkawan dengan orang kafir, maka dia akan mengungkit keselamatan yang ada pada kita. Maksudnya, mu ni selamat sebab aku. Kita lupa keselamatan itu datang dari Allah. Kita kalau kawan dengan orang kafir dan orang jahat, dia akan lupakan kita dengan Allah. Dia akan kata, ini kita berjaya ni sebab kita usaha keras. Ini kita berjaya ni sebab kita ada perancangan dan strategi. Dia memutuskan kita dari Allah. Sehingga kita lupa semua benda kita dapat dari Allah. Sebab itu Qarun, waktu dia berkawan dengan semua geng-geng Fir'aun, kesannya apa? Dia berkata di hadapan para ulama, bukan dia berkata di hadapan Musa, bukan dia berkata kepada golongan orang beriman, innama utituhu ala ilmin indi. Ni semua aku dapat, kejayaan aku peroleh kerana usaha aku. Putus hubungan dengan Allah. Kerana kita, bila ada iman, apa pun saya dapat hari ini daripada Allah. Bila berlaku kematian, kita kata Allah yang memberi dan Allah yang mengambil. Dan setiap benda itu ada tempoh yang telah ditentukan oleh Allah. Kita hidup pun Allah bagi. Kita mati pun Allah matikan kita. Tapi bila kawan orang kafir, dia putuskan benda itu dengan kita. Seolah-olah semua yang kita dapat hari ini sebab kita work hard, work smart. Semua kategori usaha-usaha. Walau mereka yang kita katakan berasaskan kepada semua teori-teori ini, akhirnya gagal juga. Gagal. Mereka berteori bila kita work smart, bila kita work hard, duit pun banyak datang. Kita bukan kejar duit, tapi kita buat duit. Semua teori ini akhirnya gagal daripada mulut orang yang melakukannya. Sebab dia lupa semua dari turunan Allah. Dia orang yang masuk coaching buat bisnes. Mereka bercakap tentang apa yang kamu perlu buat. Kamu yang tentukan. Dia putuskan kita dengan Allah. Itu bisnes sampai tak solat. Itu bisnes sampai lupa nak doa. Bagi dia doa tak ada apa. Ni kita kena work hard. Apa doa-doa? Kita lihat bagaimana dia putuskan hubungan dengan Allah. Ini bila kita kawan dengan orang kafir dan orang jahat. Sebab orang kafir memang dia tak percaya Tuhan. Bila tak percaya Tuhan, apa pun bila dia kerja, dia kata ini usaha. Sampai kita kufur pada nikmat Allah bagi. Dan kata ulama' juga, kasih sayang yang paling cepat terputus akhirat kelak, kasih sayang dengan orang kafir dan orang jahat.
Tentang hari ni kita sayang orang tu, sayang orang ni. Ingat akhirat kelak, kasih sayang ini akan terputus, melainkan orang yang berkasih sayang kerana Allah. Al-akhilla yawma'izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Mana-mana kekasih di dunia akan terputus hubungannya melainkan yang berkasih kerana Allah. Kalau kita ada sayanglah mana-mana orang tapi dia jahat atau di kafir, kelak akhirat terputus pertama sekali, tak ada dah. Dan kenapa kita nak berkawan dengan orang yang akan terputus hubungan kita dengan dia? Kita bila niat kawan, kita nak suruh kekal dalam satu tempoh panjang, hatta sampai akhirat. Itu tujuan saya berkawan. Saya berkawan sampai akhirat. Sebagaimana saya nak manfaat kawan saya di dunia, saya nak juga manfaat di akhirat kelak. Tapi kalau saya cuma dapat manfaat dunia, akhirat terputus. Dia tuan-tuan kalau terputus gitu je tak apa. Terputus dalam keadaan kita dipertanggungjawab. Kenapa kamu kawan dengan dia? Kenapa kamu tak suruh dia? Kenapa kamu tak ajak dia? Kenapa kamu tak cegah maksiat dia? Akhirnya kita terpalit dan terbabit. Dan para ulama juga mengatakan bahawa bila kita ada kawan yang jahat ini, kita sanggup makan sekali dengan dia, minum sekali dengan dia, duduk bersembang dengan dia, sampai kita lupa cemburu Allah pada kita, marah Allah pada kita. Marah Allah. Umpama saya katakan tadi, kalau isteri kita duduk dengan orang, tuan-tuan marah tak? Marah. Kita amat marah. Kita pula duduk dengan perempuan lain, isteri kita marah tak? Marah. Marah dia datang kerana sayangkan kita, dan tak mahu kita sayang pada orang lain. Allah bila tengok kita duduk dengan orang jahat tanpa kita mencegah kejahatannya, dan tanpa ada niat mencegahnya, kita duduk dengan orang kafir tanpa kita niat untuk mencegahnya, tanpa kita niat untuk berdakwahnya, maka ingat ini satu perbuatan yang mengundang nikmah, bala, musibah. Sebab itu kata ulama, jalisus syarri nikmah. Kamu duduk dengan orang yang jahat, ini satu musibah menanti kamu. Kamu sebenarnya sedang menanti musibah. Kita cuma menunggu apa yang Allah nak kenakan pada kita. Tuan-tuan sekalian, kalau ada benda busuk, datang angin tiup, lalu dia membawa bau busuk tadi, walaupun benda busuk tu dah jauh. Bukankah angin tadi boleh bawa berkilometer bau busuk? Tuan-tuan pergi R&R, yang berhampiran dengan R&R tu ada bela ayam. Bela ayam. Padahal di bela tu jauh. Dan R&R ni dah siap buat tutup pintu, pasang aircon, nak hilang bau. Tapi lihat bagaimana arah angin atau tiup angin membawa bau busuk sampai ke hidung kita. Akhirnya kita tak selesa. Tak nak berhenti kat R&R tu, atau tak berhenti tempat. Padahal tempat yang kotor tadi jauh, tapi ingat angin tadi bawa. Sama juga bila kita kawan orang jahat. Walau kita kawan sehari, kawan sekejap, tapi bau busuk yang dibawa oleh angin ni sampai akhirat. Sampai akhirat. Sebab itu kita kena hati-hati. Kerana itu Nabi SAW kita tengok, ada tak Nabi kawan orang jahat? Ada tak? Rasul kawan orang jahat ada. Rasul takkan kawan orang jahat, melainkan Nabi akan baiki dia sehingga orang ni jadi baik. Sebab itu semua yang berada di sirah namanya sahabat. Semuanya adil, semuanya ahli syurga. Sahabat. Tentang Rasulullah ni orang yang paling kuat peribadinya. Paling kuat peribadi. Dan Nabi memilih duduk tempat yang semua ada orang Islam. Siapa? Madinah. Kenapa Nabi tak duduk kat lain-lain negara? Sebab suasana negara itu juga penting. Sehingga Nabi membentuk negara yang semuanya orang Islam. Kerana bimbang datang kemurkaan Allah. Nabi boleh. Kenapa Nabi tak duduk dekat mana-mana negara lain yang ada orang kafir ramai? Duduk je. Supaya nak tunjukkan contoh. Hidup ini bukan tunjuk contoh semata-mata. Hidup inilah berdakwah. Kita orang Islam tunjuk contoh kafir yang baik-baik. Sekarang nak jadi role model yang menjadikan mereka cuma puji kita, sedangkan mereka kekal dalam kekufuran. Ini tak selesai masalah kita. Tetapi kita orang Islam bukan hidup nak jadi role model dengan maksud dipuji. Bukan. Kalau orang kafir pun puji kita terus seronok. Tak, kita nak islahkan mereka. Sebab itu namanya pendakwah. Pendakwah ni bukanlah orang yang minta dipuji, tapi orang yang ingin memulihkan manusia, walau dia keji. Itulah Nabi SAW. Sebab itu kita kata, apakah Rasulullah ada kawan orang jahat? Ada tak? Tuan-tuan baca sirah Nabi kawan orang jahat, sembang orang jahat. Tak ada. Semua orang baik-baik. Kalau orang tu jahat datang mendatangi Rasulullah, dia akan jadi baik. Walaupun berpura-pura baik, macam munafik.
Dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan terus mengubah bentuk dia untuk jadi baik. Sehingga sebahagian munafik insaf dan benar-benar jadi baik. Terutama bila kita lihat Rasulullah dalam tempoh dakwah Rasul di Madinah dan dalam tempoh perjalanan kehidupan Rasulullah di Madinah telah menginsafkan ramai orang munafik. Bukan Nabi bertindak tegas bila orang munafik nak bina masjid. Dirar, Nabi robohkan. Walau itu bina masjid, ya, tapi tujuannya salah. Maka dia robohkan. Tidak ada lagi istilah rumah Allah kalau tujuannya itu sendiri salah. Dan Allah yang memerintahkan supaya dirobohkan. Kemudian bila kita sebut tentang, bila kita kawan je dengan orang jahat dan orang kafir, apa yang dia buat? Dia akan tanamkan prasangka buruk kita pada orang baik. Tu tuan-tuan, bila ada orang Islam kawan orang kafir, akhirnya apa teori yang mereka dapat? Mereka kata orang kafir yang adil lebih baik daripada orang beriman yang korup, yang jahat. Sehingga mereka nampak orang beriman yang baik itu sikit. Sebab kawan orang kafir, kawan orang jahat. Sehingga mereka kata, Ustaz, orang jahat tapi dia pandai urus organisasi lebih baik daripada orang warak tapi tak reti. Orang kafir yang adil pemerintahnya lebih baik daripada orang Islam yang rasuah. Tentang teori ini berlaku kerana mereka berkawan dengan orang kafir. Sehingga mereka melihat jumlah orang Islam yang bijak, yang baik itu sikit. Jumlah orang bijak yang kafir, yang baik di kalangan orang kafir banyak. Ini terbalik. Bagaimana kita kata jumlah orang baik di kalangan Islam itu sikit sedangkan mereka beriman pada Allah? Dipelihara oleh Allah dengan Quran, dengan hadis. Bagaimana keluar teori pemimpin kafir yang adil lebih baik pada orang Islam yang korup? Ya, nampak macam betul. Kalimat haqqin uridal bihal batil. Kalimat tu betul. Tetapi yang diinginkan perkara batil. Apa perkara batil yang dia nak menafikan kebaikan orang Islam. Pada orang Islam yang jujur berlambak, yang takut makan rasuah, haram, berdosa, mereka tolak, even mereka tidak mau kaya dengan rasuah. Terlalu ramai. Sebab hidup kita nak syurga berbanding hidup orang kafir nak dunia. Tapi bagaimana ada orang Islam yang berkawan orang kafir, berkawan orang jahat, keluar teori ni? Kesan berkawan orang kafir. Kita kawan orang kafir, semua orang bagus-bagus kononnya. Kita rasa orang Islam semua tak bagus. Sebab kesan kamu kawan orang kafir, bukan orang Islam tak bagus, kamu yang tak bagus. Sebab tu bila kita kawan orang jahat, bila kita kawan orang kafir, kita akan ditanam buruk sangka pada orang baik. Dah kawan orang jahat, kita pun tu pergi masjid tu bukan nak apa tu. Itu ada tujuan lain. Ditanam sangka buruk. Akhirnya orang ke masjid, orang belajar, orang pergi umrah, orang Islam, ditanam dengan persepsi buruk dan jahat. Ya, kalau orang pergi tengok bola, tak fikirlah jangkitan COVID. Pergi umrah, jangkitan COVID, bahaya. Kita pun tumpang sekali takut. Sebab apa? Kerana kawan orang jahat. Kalau kita kawan orang baik, ayat kita jadi lain. Tak apalah, kita pergi umrah. Kalau sakit pun dapat pahala. Kalau mati pun kita syahid. Kan bila kawan orang baik, kita wasangka baik kita banyak. Akhirnya kita takut mendekati tempat baik. Kerana spekulasi orang jahat. Tapi kita berani pula pergi tempat maksiat atau tempat lara kerana orang-orang jahat lebih menguasai bahasa mereka. Sebab tu kita macam tak bimbang kalau pergi mall walau berasak, pergi stadium walau berasak. Tak fikir langsung benda tu. Boleh dia pakai topeng. Pergi mandi kahwin, mandi hari jadi, tari menari, tak apa. Tapi bila nak pergi tempat baik, pergi masjid, jangan COVID. Pergi umrah, jangan Omicron. Bahaya kita. Pergi sekian, lihat. Kerana pengaruh bila kita berkawan dengan orang jahat, akhirnya orang ni akan ilhamkan kita jangan dekati tempat baik. Kononnya kan ada benda ni, ada. Tapi kita tidak pula dihalang untuk jangan dekati tempat jahat. Seolah tempat-tempat jahat dan lara dan yang tak beri manfaat agama, selamat. Lalu kita merasa, betul, selamat. Kayaknya tuan-tuan tak pernah bimbang waktu ke tempat-tempat sibuk, crowd, tak bimbang. Gilang kawi, beratuk, tak bimbang apa. Di masjid yang 5 orang jemaah, takut. Kenapa? Ini kesan kawan orang jahat. Lalu kita dibisikkan dengan, setiap kali tuan-tuan nak buat benda baik, dibisikkan, bahaya. Lah kalau kita mati dan baik, bukankah hebat? Begitu. Tapi ini kesan, bila disebut oleh ulama, suhbatul ashraf, tujibu su'adzan bil akhyar. Bila kawan orang jahat, maka menjadikan seperti seolah-olah wajib kita berwasangka buruk pada orang baik. Dan berwasangka buruk pada tempat baik.
Tempat-tempat baik semua rasa keburuk datang. Tempat-tempat jahat semua rasa selamat datang. Tentang keselamatan itu datang dari Allah. Tidakkah kita fikir keselamatan itu dari Allah? Tapi itulah kesan bila kita bersama dengan orang jahat, bersama dengan orang kafir. Kalau kita cuma dibimbangkan tempat-tempat baik, dibimbangkan amalan yang baik. Ni kalau sedekah nanti fakir, nanti miskin. Berjudi tak pula diilhamkan ataupun diajar, jangan judi nanti fakir miskin. Tapi bila nak sedekah, nanti fakir miskin, nanti habis duit. Jangan sedekah. Contoh ini, kita katakan modus operandi, kejahatan, bila mana kita berdekatan dengan mereka. Tapi kalau kita sentiasa berkawan dengan baik, maka kita akan mendengar wasan-kewasan yang baik. Tak apa. Kita kan dalam perlindungan Allah. Kita kan buat benda Allah perintah. Kalau orang buat maksiat pun Allah jaga dia. Sementara kita yang buat taat pada Allah. Maka Allah pasti jaga. Lihat kata-kata seorang penyembah berhala ketika mana dia memeluk Islam. Ada seorang penyembah berhala, dia memeluk Islam. Dia merupakan Sami. Jadi orang Islam, kita kan seronok bila orang masuk Islam, kita pun buat collection bagi kat dia. Bagi kat dia. Maka sahabat-sahabat yang melihat orang ni masuk Islam, mereka pun buat collection. Kami bimbang kehidupan kamu seterusnya. Jadi kami nak bagi duit ni. Dia kata, tak payah, saya tak nak duit. Waktu saya menyembah berhala, Allah menjamin rezeki saya. Takkanlah waktu saya menyembah Allah, Tuhan tak jamin rezeki saya? Kenapa pula saya nak ragu-ragu? Saya waktu semua berhala, saya tak pernah bimbang rezeki saya. Kenapa sudah saya menyembah Allah, saya bimbang rezeki saya? Tentu waktu kita buat, ada tempat-tempat yang buruk, kita tak bimbang, kita rasa aman, kita rasa macam Allah jaga kita. Tapi bila buat baik, kita rasa macam Tuhan tak jaga kita. Maka lihat bagaimana syak penyakit dalam hati kita. Ini kerana kita selalu terdedah dengan perkataan-perkataan dengan kawan-kawan yang jahat, yang kafir. Itu kesan dia. Sebab itu hati-hati. Dan kata para ulama juga, kenapa kita tak boleh kawan orang jahat? Kerana kebiasaan orang jahat, dia akan menyakiti orang baik. Dan dia akan menyakiti kawan dia. Kata orang jahat, dan namanya kafir. Sebab dia tak ada istilah haram mengumpat, haram mengeji, haram, tak ada istilah tu. Kita orang Islam mengumpat haram. Kita letak gelar orang haram. Memanggil dengan panggilan mengaibkan haram. Menghina jauh sekali. Tapi kalau kita sahabat dengan orang kafir dan orang jahat, mereka ada tak larangan ini? Tak ada. Kalau mereka rasa benci je, mereka akan makilah sebakul. Kita tak tahu, walaupun kita benci, kita tahan mulut kita. Jangan maki dosa ni. Jangan hina orang dosa ni. Ni kalau kita hina orang, balik kat kita balik. Akhirnya kita takut. Kita cuma memendam rasa benci. Sabar. Kita tahan marah. Ya, ikut mulut kita semua benda kita nak maki. Tapi bila kita tahu ini perkataan haram, tidak dibenarkan, ini mengumpat, kita tahan. Ini seorang suami, seorang bekas suami, dia rasa kepahitan penceraiannya. Kalau boleh nak maki habis bekas isteri, tapi dia ingat dosa haram, menyebabkan keaiban haram, dia pun tak. Kalau orang tanya dulu bekas isteri kau macam ni, yalah tak, jodoh tak panjang, macam tu jawapan dia. Si isteri pun sama, nak cerita kejahatan bekas suami dia, tapi bila lihat hukum haram, dia pun tahan diri dia. Kalau dia ada iman, tahan diri. Kau tanya macam mana bekas suami awak, nak buat macam mana, jodoh tak panjang, kita tak sepahaman itu je. Saya tak nak cerita keaiban dia, sebab saya pun tahu saya ada keaiban. Lihat bagaimana kita orang Islam, dia ajar hukum ini jelas. Tapi apakah orang jahat, orang kafir, dia ada undang-undang ini? Ada tak benda ni dalam diri? Tak ada. Sebab tu dia nak celakakan orang ke, dia nak maki orang. Bagi dia itu perkara biasa. Itu macam meludah air liur je. Agak-agak air liur tu terlebih kat mulut, ludah. Dan kita ni, macam mana pun, kadang-kadang kahak pun kita telan. Sebab kita tahu tempat ni tak sesuai untuk kita buang. Bukan kata air liur, kahak kita telang balik. Walau saya nak muntah ni, kembang ni, tapi kita tahu tempat tu tak sesuai keluarkan kahak. Begitu orang Islam jaga. Kerana itu bila bersahabat dengan orang kafir, maka kita tahu kita takkan terselamat. Umpama kita tuan-tuan belajar di lautan, kalau kawan orang kafir, orang jahat, kalaupun kita terselamat daripada karam, kita tak selamat daripada pecah kapalnya.
Kalaupun kita tak tenggelam, tapi kapal tu akan pecah. Kenapa? Kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab itu Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita, jangan duduk menikmati, duduk makan, minum dengan orang-orang yang terkena dengan kejahatannya, terkena dengan kesyirikannya, terkena dengan kekufuran. Jangan. Kalau kita lazimi demikian, maka Allah pasti membenci kita. Sebab itu kata Nabi SAW, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat melainkan dengan orang beriman pada Allah. Dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa pada Allah. Kita pun tak nak jemput makan bersama kita. Tapi bagi makan tak apa, bagi makan. Tapi untuk makan bersama kita, hanya orang bertakwa makan bersama kita. Kerana tempoh makan kita akan bercakap. Kita akan bercakap. Maka bercakap bersama orang beriman menambahkan keyakinan. Tapi apakah haram duduk makan bersama orang kafir? Tidak haram. Tapi itu bukan pilihan kita. Kalau kita ada pilihan duduk dengan orang beriman, kita duduk memilih orang beriman. Sebab itu Rasulullah SAW bila menyebut jangan makan makanan kamu melainkan bertakwa, ia memberi maksud bukanlah wajib, tidak. Tapi itu pilihan terbaik. Yang terbaik saya kalau, sebab bila kita ajak orang ngeteh ni tuan-tuan, kita akan cari orang rapat dengan kita. Tuan-tuan takkan ngeteh orang tak kenal. Maka biarlah yang rapat dengan kita itu orang beriman. Maka kalau kita ada buat maksiat, ditegurnya. Paling kurang kita bila duduk dengan dia, makan pun teringat bismillah. Bila kita makan pun teringat halal haram. Ini kalau berkawan dengan orang kafir, orang jahat, bismillah pun kita lupa, jangan kata benda lain. Halal haram makan pun kadang-kadang dah tak peduli. Dia kata sini sedap. Dia punya kayu ukur sedap mengatasi halal haram. Kita orang beriman, halal mengatasi sedap. Maknanya kalau orang cerita sedap pun tapi tak halal, kita tak ambil. Ceritalah sedap begitu, haram. Maka orang beriman sentiasa ada penilaian tertinggi dalam agama dia. Kemudian Syekh kata, kita orang beriman ni, tuan-tuan macam duduk dalam penjara. Orang yang duduk dalam penjara, dia orang main tak main, ketawa tak ketawa, tapi hatinya tetap berduka mengetahui dia dalam penjara. Dia sentiasa fikir bilalah hari pelepasan dia. Kata kita duduk kat dunia ni macam penjara. Macam mana pun seronok dunia, kita tahu kita nak pulang ke akhirat. Kebebasan jiwa kita bila pulang ke akhirat bertemu dengan Allah. Sebab itu kita tak seronok duduk kat dunia ni. Melainkan kerana kita diberi tanggungjawab melaksanakan perintah Allah. Kalau kita diberi pilih untuk kembali pada Allah, maka kita nak kembali pada Allah. Macam orang kata, saya katakan orang duduk penjara. Walau semewah mana pun penjara, kalau minta diberi peluang untuk dia bebas, dia pasti pilih bebas. Dalam penjara ni semua makan bagus, semua bagus. Ni penjara VIP. Ada beberapa orang kaya kat dunia ni. Bila dia kaya sangat, kerajaan pun takut dia. Tapi oleh kerana dia kena hukum penjara, dia kata boleh dengan syarat penjara tu saya buat sendiri. Akhirnya dia pun buat penjara sendiri. Kos jutaan dolar. Dan dia buat selnya sendiri. Mewah. Tapi dia tetap ingin bebas. Alat penjara tu dia buat. Bila ada seorang lelaki namanya, terkenal sebagai Raja Dadah dunia di sebuah negara. Bila mereka tekan supaya ditangkap. Kerajaan ni tak mampu tangkap dia sebab pengaruh dia besar. Ini antara pernah menjadi ranking antara terkaya di dunia. Dengan aset $7 billion USD. So, $7 billion USD. So. Tapi oleh kan tekanan antarabangsa penjara, kata boleh. Saya akan penjarakan saya dengan syarat saya yang bina penjara tu. Maka kerajaan setuju. Aneh, tapi itulah dunia. Maka orang jahat ni bina penjara dia. Bayangkan pengawal penjara tu orang dia, semua orang dia, tapi dalam penjara. Tapi namun anehnya dia tetap ingin bebas penjara ni yang dibuat sendiri. Terbayangkan kalau penjara orang lain buat. Jadi orang beriman, kita hidup kat dunia macam penjara, walau seronok mana, kita tahu kita perlu bebas daripada sini. Kita perlu bebas. Maka kerana itu kita menjaga segala akhlak kita di sini, supaya kita dibebaskan awal. Jangan buat kerinah di sini. Kita taat pada Allah, tinggalkan larangan. Sebab kita tahu ini semua ujian sementara, Allah pasti akan bebaskan kita. Sebab itu orang beriman rohnya, kata Rasulullah, bagaikan burung dalam sangkar. Bila dilepaskan, maka dibebas terbang di udara.
Orang kafir bagaikan binatang dalam kandang. Kalaupun dibebaskan, dia cuma tetap berada di bawah. Tak ke mana juga dia nak ke kandang juga. Kita orang beriman bagaikan burung. Roh kita ni bagaikan burung dalam sangkar. Waktu dibuka je sangkar, bebas. Tak ada burung nak masuk sangkar balik. Terbang bebas. Untuk singgah di mana-mana pokok, pepohonan dan sebagainya. Nikmat kebebasan. Sebab itu roh orang beriman bagaikan burung. Nanti kalau kita keluar dari dunia, Masya Allah bebasnya kita. Kerana itu Rasulullah menamakan orang yang meninggal dunia di kalangan orang beriman sebagai mustarih, rehat. Dia sudah rehat. Kemudian kata Syekh, apa pun bala yang Allah uji pada kita, apa pun perintah dan larangan yang Allah Ta'ala uji pada kita, semuanya itu kita mesti dan wajib bersabar. Kerana semuanya itu tanda Allah Ta'ala sayang pada kita. Dan tanda Allah Ta'ala nak dekatkan kita dengannya. Dan ingatlah, sebagaimana diriwayatkan, ka'anna dunya lam takun wa kana al-akhir lam tazal. Seolah-olah dunia ni tak pernah ada pun sebenarnya. Dan akhirat itu senantiasa abadi. Dunia ni walaupun kita nampak sekarang ada dunia, seolah-olah dia tak pernah ada pun. Maksudnya tak dinilai apa pun. Akhirat itu yang kekal abadi. Kalau kita tengok, kita pernah melalui usia muda, akhirnya kita nampak usia muda tak ada apa pun. Yang apa masa yang paling banyak sekarang lah sekarang. Kita kalau kenal apa yang kita pernah makan dulu, pernah kita pergi dulu, tak ada apa dah. Ini cuma kenangan. Yang ada yang sekarang. So, demikian juga dunia ini, bagi orang beriman seolah tak ada apa, tak ada apa. Lam takun. Wal akhiratu lam tazal. Yang sebenar-benar kekal dan abadi itu ialah akhirat. Kerana itu tuan-tuan sekalian, terus kita berusaha bermujahadah. Buang segala perkara yang membawa syak, membawa keraguan, membawa syirik dalam hati kita. Dan jauhilah daripada memandang perkara maksiat. Jauhilah berkawan dengan orang-orang yang tidak mendekatkan kita pada Allah. Jauhilah daripada bisikan-bisikan yang menjadikan kita ragu-ragu dengan penjagaan Allah, pemberian Allah Ta'ala pada kita. Allah menjamin segala-galanya, rezeki kita, keselamatan kita, kesihatan kita, Allah. Oleh sebab itu, jangan kita lebih meyakini kefasikan, kejahatan berbanding keimanan dan ketakwaan. Jangan kita lebih yakin pada orang kafir dan orang jahat berbanding orang beriman dan orang soleh. Jangan kita cuba, kita katakan nak naikkan orang kafir, orang jahat jadi pemimpin berbanding orang baik, orang soleh jadi pemimpin. Sebab pengaruh ataupun apa yang kita bertindak hari ni, apa yang kita cakap hari ni, berdasarkan siapa sahabat sekeliling kita. Kalau sahabat kita orang baik-baik, maka keluarlah perkataan baik dan datanglah keyakinan-keyakinan yang kuat. Tapi kalau sahabat kita bukanlah orang baik, maka ingat, mereka-mereka ini sebagaimana kata ulama, kalau kita ada nikmat, dia akan dengki pada kita. Kalau kita tak ada apa-apa, dia akan buang kita. Sedangkan sahabat-sahabat agama kita ada apa ke tak ada apa, mereka berdampingan dengan kita. Kerana mereka akan menjadi sahabat teman kita sampai akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.